Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada anda yang telah hadir pada pagi ini. Sekali lagi bantu saya share pautan live kita pada pagi ini kepada rakan-rakan anda. Kalau ada rakan-rakan di sebelah tu masih tidur, bangun, kasih kejut orang supaya bangun untuk join sesi live pada pagi ini. Okey, bersama saya pada pagi ini ialah Puan Roslim. Puan Rosli merupakan seorang penolong setiausaha di Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia Urus Setia Cawangan Sabah. Okay, so saya difahamkan beliaulah orang yang boleh menjawab persoalan-persoalan mengenai proses-proses untuk bergelar cikgu lah orang cakap ni kan. Okay, mungkin untuk pagi ini saya minta para peserta supaya menulis nama penuh dan juga nombor pelajar supaya kita dapat mengenal pastilah pelajar-pelajar yang join live session pada pagi ini. Terima kasih Puan Roslim Ya, sudi sama-sama Puan. Ya, sudi bersama pihak UMS pada pagi ini. So bagi pihak pengarah Dr. Sun Sing Bikar Singh, dia sampaikan salam kepada Puan Ros dan juga para peserta tidak dapat join secara live pada pagi ini kerana dia perlu menghadiri satu sesi penilaian lah. Okay. Pengarah kita pesan kepada para pelajar supaya terutama pelajar tahun akhir pendidikan untuk mengisi My Future Jobs Perkeso dan juga sentiasa follow perkembangan ataupun posting di page Pusat Kerjaya dan Alumni UMS supaya mereka ini orang bilang tidak ketinggalan info-info terkini mengenai kerjaya dan sebagainya lah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya serahkan slot kita pada pagi ini kepada Puan Roslim untuk meneruskan slot perkongsian pada pagi ini. Dipersilakan Puan. Okey, terima kasih Puan Fatihah. Selamat pagi dan salam sejahtera lah yang saya hormati penyelaras program untuk ceramah kita pada pagi hari ini, iaitu Puan Fatihah. Juga untuk yang berusaha Dr. Sun Sing yang tidak dapat bersama dengan kita pada pagi hari ini, terima kasih di atas jemputan. Hadirin dan hadirat sekalian yang berada di atas talian, terima kasihlah kerana memberikan peluang kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia untuk memberikan penerangan dan perkongsian mengenai perjalanan ataupun peranan SPP dalam perjawatan pegawai perkhidmatan pendidikan. Untuk makluman, ceramah ini akan menyentuh mengenai beberapa perkara lah seperti yang kita telah hebahkan kemarin sekejap. Hari ini saya remind semula. Ceramah ini akan berkisar berkenaan dengan tugas dan fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Yang kedua, ceramah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pelajar dalam bidang pendidikan lah mengenai syarat asas pelantikan serta proses-proses yang terlibat dalam permohonan jawatan nanti. Dan yang terakhir kita akan memberikan kefahaman kepada para pelajar mengenai proses temuduga. What are the do and don'ts lah. Okay. Kita ada analisa kegagalan, bagaimana kenapa calon boleh gagal dalam temuduga. Kita akan kongsikan sedikit tips lah kepada para pelajar supaya bila nanti dipanggil menghadiri temuduga, anda tahu apa yang anda perlu lakukan. Okay. So saya akan bermula dengan mengongsikan saya punya ni slide akan Puan Fatihah? Ya, boleh Puan, silakan. Okay. So sementara itu kita mintalah para peserta sekali lagi panggil rakan-rakan anda, jom. Ini orang bilang peluang mungkin jarang-jarang berlaku, kita jemput pihak SPP sendiri untuk bercerita mengenai perjalanan atau proses untuk bergelar seorang PPP. Okay. Adakah slide saya dapat ditonton sekarang?
Saya rasa pun kena klik bahagian application Windows. Ya, okey. Share screen, kemudian inilah klik application Windows. Ya, saya sudah share tadi dan dia sekejap. Kita ada 93 mata sedang menonton. Panggil lagi rakan-rakan anda. Walau bagaimanapun, kalau ada rakan-rakan yang tidak dapat join pada pagi ini, live ini kita sentiasa paparkan di Facebook Pusat Kerjaya dan Alumni UMSK. So boleh tonton bila-bila masa. Cuma pagi ini rebutlah peluang untuk bertanya soalan, berbincang mengenai isu-isu yang anda mungkin telah fikirkan lama kan. So ada peluang ni, kita rebut peluang ni. Kita ada 93 mata menonton. Saya percaya pelajar tahun akhir pendidikan kita dah ramai lagi. So jom kita share lagi link ni. Okey. Okey, saya serahkan semula slot ni kepada Puan Roslyn. Okey, terima kasih Puan Fatihah. Adakah slide saya clear? Clean dan clear, Puan. Okey, alright. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ingin perkenalkanlah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran kepada para hadirin sebab banyak calon yang pernah kita temuduga tidak dapat membezakan di antara SPP dan juga SPA. Okey, jadi adalah baik kalau kita boleh berkenalan dan mengenali lebih lanjut in case ada soalan yang ditanya oleh panel penemuduga apa yang anda faham tentang Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Okey, seperti di slide saya ini adalah puncak kuasa bagaimana Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran ditubuhkan, iaitu pada 1 Januari 1974. Ini adalah berdasarkan SYOR, laporan Suruhanjaya Diraja Aziz. Jadi ini adalah puncak kuasa penubuhan. Tugas Suruhanjaya ini adalah mengikut pasal 1 perkara 141A, Perlembagaan Persekutuan lah yang bertindak sebagai pihak berkuasa melantik, bagi anggota perkhidmatan pendidikan. Ini sangat penting untuk anda fahami ya. Kita adalah pihak berkuasa melantik. Kita telah diberikan kuasa untuk melantik, bukan KPM. Ya. Jadi SPP adalah berfungsi seperti SPA untuk melantik anggota perkhidmatan tetapi khas untuk pendidikan sahaja. Ya. Fungsi Suruhanjaya ini melaksanakan pelbagai urusan lah seperti pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, kemasukan ke dalam perjawatan tetap atau berpencen, kenaikan pangkat dan juga kawalan tata tertib. Dan pengurusan SPP ini terdiri daripada ahli Suruhanjaya dan juga urus setia. Dia seperti dua entiti yang berbeza tetapi saling melengkapi lah sebenarnya. Okay, nanti kita akan berkenalan dengan lebih lanjut lagi siapakah ahli-ahli Suruhanjaya kita ini, yang mana salah satu daripada antara mereka tu anda mungkin akan jumpa semasa temuduga nanti. Okey, sedikit sebanyak perbezaan yang saya ingin sentuh di sini ya. Saya mau bezakan antara SPP dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam iaitu SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Polis. So, untuk perkhidmatan awam kita ada pihak berkuasa melantik yang berbeza. Begitu juga untuk kehakiman dan perundangan dan juga polis. Okay? Ini adalah sedikit sebanyak pengetahuan tambahan lah untuk para hadirin pada pagi hari ini ya. Okay? Kalau untuk SPA, Perlembagaan Persekutuan yang yang dirujuk adalah perkara 139 lah. Untuk Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan pula perkara 138 dan Suruhanjaya Perkhidmatan Polis ada perkara 140. Okay? Dan keahlian bagi SPA
adalah terdiri daripada pengerusi, timbalan pengerusi dan tidak melebihi 30 ahli. Manakala bagi kehakiman dan perundangan pula, kita punya keahlian itu terdiri daripada pengerusi yang diambil daripada pengerusi SPA, peguam negara, setiausaha SPA, ahli terdiri daripada hakim Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi, atau yang pernah menjadi hakim Mahkamah Agung sebelum Hari Malaysia. Manakala untuk perkhidmatan polis pula, keahliannya terdiri daripada menteri, ketua setiausaha, ketua polis negara, seorang ahli SPA dan tidak melebihi 6 ahli lah. Okay. Ketiga-tiga Suruhanjaya ini juga berfungsi sama seperti SPP, iaitu bidang kuasa mereka adalah melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, menaikkan pangkat, membuat pertukaran dan menjalankan kawalan tata tertib lah ke atas anggota-anggota perkhidmatan di bawah bidang kuasanya. Okey, bidang kuasanya maksudnya kalau SPA ini untuk perkhidmatan awam sahaja, untuk Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan untuk hakim, peguam, untuk Suruhanjaya Perkhidmatan Polis adalah untuk anggota polis. Okey. So ini clear. Dan SPP pula hanya terlibat untuk anggota perkhidmatan pelajaran, atau pendidikan. Okey, seterusnya ini adalah ahli Suruhanjaya kita yang terkini lah, yang masih bertugas, di mana diketuai oleh pengerusi yang berbahagia Tan Sri Dr. Khair bin Muhammad Yusof, dibantu oleh timbalan pengerusi yang berbahagia Datuk Seri Azmi bin Latih, dan kita ada 11 orang ahli Suruhanjaya lah. Okay. Seperti di gambar yang tertera ini. Okay. Dari kita berkenalan satu persatu, dari kiri sebelah atas adalah yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Sani bin Mistam, diikuti oleh yang berbahagia Datuk Dr. Azmi bin Syafi. Yang ketiga, yang berbahagia Datuk Haji Muhyiddin alias Muhammad Anas bin Yusin. Beliau merupakan mantan pengarah Jabatan Pendidikan Sabah lah. Okay. Yang bertudung, yang berusaha Dr. Azian binti Tengku Syed Abdullah, dan disusuli oleh yang berbahagia Datuk Jivana Nadam, anak lelaki Kalinan. Okay. Yang dibawa dari sebelah kiri bertudung hijau ini yang berusaha Puan Hamsiah binti Abdullah Masni, yang berusaha Dr. Jamil bin Adimin, diikuti oleh yang berbahagia Datuk Sabaria binti Hasan, dan seterusnya yang berusaha Encik Syabuddin bin Man, yang berkacamata yang berbahagia Datuk Wee Beng Yi, dan yang terakhir sekali ialah yang berusaha Dr. Zainal Alam bin Hassan. Okay. Salah satu daripada ahli Suruhanjaya ini mungkin akan anda temui dalam sesi temu duga sekiranya anda dipanggil untuk menghadiri temu duga, ya. Okey. Kita beralih kepada tugas dan fungsi. Okay. Seperti yang saya nyatakan tadi, kita ada dua entiti tetapi saling melengkapi. Maksudnya di sini adalah kita ada ahli Suruhanjaya dan juga urus setia SPP lah. Okay. Apakah fungsi ahli Suruhanjaya ini? Mereka bertindak untuk melantik, mengesahkan dan memasukkan ke perjawatan berpencen, melaksanakan tindakan tata tertib lah yang bertujuan untuk buang kerja, turun pangkat dan sebagainya kepada pegawai perkhidmatan pendidikan dan pegawai pendidikan pengajian tinggi. PPP ini adalah DG41, PPPT ini adalah DH41, okay, untuk makluman anda semua. Selain itu, ASJ juga bertindak untuk menimbang rayuan tata tertib bagi semua PPP, PPPT dan anggota kumpulan pelaksana lah. Dan seterusnya menimbangkan rayuan naik pangkat daripada PPP dan PPPT. Okay. Urus setia SPP ini adalah seperti kami lah, okay, yang diketuai oleh setiausaha, dibantu oleh timbalan setiausaha. Ada dua timbalan, satu timbalan pengambilan dan perkhidmatan, yang kedua timbalan setiausaha untuk bahagian pengurusan. Ya.
Dan apakah tugas urus setia pula? Ini melaksanakan keputusan Suruhanjaya yang berkaitan dengan bidang tugasnya lah. Okay, maksudnya semua fungsi ataupun tugas yang telah diamanahkan kepada ahli Suruhanjaya, kelulusan atau perakuan yang telah mereka berikan, kita akan laksanakan keputusan itulah setelah dipersetujui dalam mesyuarat Suruhanjaya. Dan seterusnya yang ketiga adalah memberi nasihatlah kepada Suruhanjaya mengenai urusan pentadbiran, kewangan dan perkhidmatan berasaskan kepada undang-undang, peraturan-peraturan dan kes-kes tertentu. Kita tidak, setiap kes itu dia ada mungkin situasi yang berbeza, latar belakang yang berbeza. Jadi kita punya nasihat itu adalah case by case, bukan pukul rata semualah maksud dia. Okey. Kita kenali di manakah SPP ini berada. Okey. Kita selalu ada terima call menyatakan saya sudah hantar dokumen saya ke SPP. Okey, kita tanya SPP yang mana? Okey. Kita ada 3 SPP Ibu Pejabat di Putrajaya, di mana telah berpindah ke Kompleks F Presin 2 lah, dan kita ada SPP Urus Setia Cawangan Sarawak, ya, yang berada located di Jalan Lapangan Terbang Kuching lah. Dan kita punya Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Urus Setia Cawangan Sabah pula di sebelah UMS saja. Okay, jangan jangan silap pergi menghadiri, kalau ada apa-apa urusan jangan silap tempat lah ya. Kita berada di arah 1 Blok A KPS. So sebelah saja kita, berjiran saja kita rupanya ni. Okay, bagi mereka yang tidak tahu. Okay, seterusnya kita berkenalan dengan carta organisasi SPP inilah. Okay, kita melapor kepada Ketua Setiausaha Negara dan kita punya big boss di Putrajaya adalah Setiausaha lah, okay, Datuk Suhaimi bin Jusuf. Okay. Dan di bawah seliaan kawalan Setiausaha ni ada Timbalan Setiausaha, okay, 2 timbalan lah seperti yang saya nyatakan tadi, pengambilan dan perkhidmatan dan juga pengurusan. Jadi Urus Setia Cawangan Sabah dan Sarawak juga berada di bawah pemantauan setiausaha. Begitu juga dengan penasihat undang-undang dan juga unit integriti ya. Okey. Untuk bahagian pengambilan yang kita telah gabungkanlah, guru dan bukan guru ini kita telah gabungkan menjadi bahagian pengambilan saja. Semua ini bahagian pengambilan, bahagian perkhidmatan, bahagian naik pangkat dan tata tertib, bahagian dasar dan perancangan, semuanya berada di bawah pemantauan Timbalan Setiausaha Pengambilan dan Perkhidmatan. Okay, manakala Timbalan Setiausaha untuk pengurusan pula menjaga bahagian pengurusan maklumat, bahagian khidmat pengurusan dan juga bahagian keurusetiaan. Okey. Ini adalah data perjawatan kita yang terkini lah di Ibu Pejabat. Pengisian adalah 195 kaki tangan. Di Sabah kita ada 25 perjawatan dan di Sarawak pula 24. Okey. Inilah kekuatan kita untuk mengendalikan proses pelantikan, pengesahan, pemberian taraf berpencen, tata tertib 1/3 daripada 1.6 bilion penjawat awam yang juga merupakan guru. Okey. Okey, ini adalah skim perkhidmatan yang 3 skim terbesarlah yang kita kendalikan, iaitu yang pertama kita ada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang saya katakan tadi PPP DG41. Okay. Pengisian untuk PPP adalah daripada graduan pendidikan, graduan pendidikan keluaran Universiti Awam dan Institut Pendidikan Guru Malaysia, okay, IPGM. Manakala untuk skim yang kedua, Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi atau DH41 ini,
melibatkan calon daripada pasaran terbuka. Maksudnya pasaran terbuka di sini adalah universiti awam dan juga universiti swasta. Dan PPPT ini adalah bagi jawatan pensyarah di college community dan politeknik. Bukan di sekolah, tapi di college dan di poli. Okay? Dan skim yang ketiga ini adalah anggota kumpulan pelaksana ataupun kita katakan AKP, juga diambil daripada pasaran terbuka lah, daripada universiti awam dan juga universiti swasta. Kita ada beberapa jawatan di sinilah, pembantu tadbir kewangan, pembantu tadbir pekeranian dan operasi, penyelia asrama, pembantu pengurusan murid, pegawai khidmat pelanggan, pembantu makmal, pemandu kenderaan dan juga pembantu operasi. Okay? Semua ini akan ditempatkan di sekolah-sekolah, di pejabat pendidikan daerah dan juga di jabatan pelajaran negeri Sabah, ya. Dan penempatan ini dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, ya, bukan SPP. Okay? Kita hanya melantik. Untuk menempatkan itu adalah di bawah bidang kuasa KPM. Okay. Jelas, kita teruskan ke slide yang seterusnya. Ini yang menarik. Syarat asas pelantikan. Apa yang anda perlu tahu. Okay, untuk DG41, saya gunakan singkatan di sana. DG41, anda mestilah seorang warga negara. Bukan pemastautin tetap, bukan penduduk tetap. Okay. Harus wajib warga negara. Sebab itu bila kita dapatkan dokumen daripada calon, salinan kad pengenalan itu kita minta untuk disahkan di Jabatan Pendaftaran Negara sahaja, bukan daripada mana-mana PNP, ya. Okay? Bukan pegawai 41 terus boleh sahkan. Kita minta dia sahkan di Jabatan Pendaftaran Negara kerana hanya mereka yang boleh cek sama ada IC tersebut palsu ataupun asli. Okay? Dan bagi umur pula tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan lah. Kita tidak ambil bawah umur. Okay? Apakah kelulusan yang dibenarkan untuk memohon jawatan DG41 ini? Kalau anda ada PhD dalam bidang yang berkaitan iaitu pendidikan, anda ada master atau ada ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pendidikan atau bidang yang berkaitan, ada ijazah sarjana muda pendidikan bukan dengan kepujian pun, dan diploma dalam bidang perguruan atau bidang yang berkaitan yang diiktiraf kerajaan, anda boleh memohon. Okay? Dan wajib untuk mendapat grade kepujian dalam bahasa Melayu. Okay? Mesti fasilah dalam bahasa Melayu. Okay? Yang kedua, DH41 ini, yang mana calon-calon adalah daripada pasaran terbuka tadi yang saya jelaskan, juga harus seorang warga negara, berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki ijazah sarjana muda kepujian atau diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan, dan juga kepujian dalam bahasa Malaysia, termasuk lulus ujian lisan di peringkat SPM. Dan untuk AKP sama juga, mesti warga negara tidak kurang daripada umur 18 tahun, ada sijil SPM lah. Okay? Kecuali, kita ada pengecualian. Untuk pembantu operasi dan juga pemandu, kelayakan minima adalah PMR. Okay? So kita akan bagi peluang lah kepada mereka yang tidak memiliki SPM, cuma ada PMR, kita bagi peluang untuk mereka memasuki perkhidmatan awam sebagai pembantu operasi dan juga pemandu. Dan BM mestilah kepujian lah sekurang-kurangnya grade C di peringkat SPM, kecuali bagi pemandu pembantu operasi dan pemandu kerana mereka kelayakan minima hanyalah PMR. Okey. Ini adalah kita tidak lagi menggunakan perkhidmatan job Malaysia.
Okay? Jadi kita ada sistem pengambilan tersendiri, kita ada sistem tersendiri yang dikenali sebagai MySPP ya. Ini berkuat kuasa pada 15 Julai yang lalu, tetapi sekiranya anda telah mengisi lah di portal Job Malaysia, maklumat yang terdapat dalam Job Malaysia itu kami akan tarik untuk masuk ke MySPP. Walau bagaimanapun anda masih perlu untuk membuka akaun baru di MySPP ya. Okay? So jangan lagi pergi Job Malaysia lepas itu tanya kenapa di Job Malaysia tidak ada sudah jawatan untuk PPP atau PPPT dan sebagainya, kerana kita sudah memiliki sistem sendiri sama seperti SPA. SPA ada sistem permohonan yang tersendiri. Okay? Ini adalah apa yang anda perlu isikan lah setelah memasuki daftar masuk dalam sistem, iaitu maklumat asas pendaftaran. Okay? Seterusnya, selepas daftar masuk, anda perlu daftar akaun barulah, dan di sebelah kalau anda buka nanti www.myspp.gov.my itu, ini yang akan anda nampak lah. Okay? Status permohonan, ini semua yang perlu anda isikan, kata laluan, maklumat pemohon, maklumat akademik, co-curriculum, maklumat tambahan yang diperlukan, jawatan yang dimohon, pengakuan, dan juga terakhir sekali ialah semakan permohonan. Okey, kita pergi satu persatu. Maklumat pemohon ini yang akan anda jumpa, so isikan semua butiran yang diperlukan lah. Okey, contohnya seperti di sini, alamat surat menyurat ini, negeri tempat lahir anda, okay, tarikh perkahwinan, kalau sudah kahwin jangan mengaku bujang ya. Kita boleh cek juga tuh. Okay. Seterusnya ini, okay, jawatan yang dimohon. Bila anda klik jawatan yang dimohon, kita akan keluar yang macam beginilah. Okay, jumlah keseluruhan jawatan SPP yang dipilih mestilah tidak melebihi 3 jawatan. Okay. Kalau SPA lebih daripada 3 kan, tapi SPP cuma membenarkan 3 jawatan sahaja. Okay. Contohnya, jika anda memiliki SPM, lepas itu ada kalau anda pilih kelayakan akademik anda adalah SPM, lepas itu jawatan PMR tambah SPM tambah diploma sama dengan 3 jawatan. Maksudnya di sini adalah kalau anda ada diploma mungkin anda boleh pilih DG29 atau DH29, dan untuk jawatan SPM anda boleh pilih salah satu daripada AKP itu yang tadi saya senaraikan tadi, dan untuk jawatan PMR anda boleh pilih sama ada pembantu operasi ataupun pemandu. Jadi 3 jawatan saja. Okey. Seterusnya ini sangat penting. Okay? Pusat temuduga atau ujian khas yang dipilih bagi jawatan SPP ya. Kita akan panggil anda untuk temuduga berdasarkan pusat temuduga yang anda pilih. Kalau anda orang Sabah tapi memilih untuk ditemuduga di Putrajaya, maka anda akan SPP Putrajaya yang akan panggil untuk ditemuduga di Putrajaya. Kerana itu pilihan anda. Jadi pastikan pusat temuduga itu adalah yang terhampir dengan tempat tinggal semasa lah. Okay? Kerana sebarang perubahan atau pertukaran pusat temuduga itu tidak akan dilayan. Tetapi atas dasar kebajikan, sekiranya kita pernah jumpa juga kes-kes di mana seperti ada calon yang syarat mengandung, jadi dia mungkin semasa dia mohon itu dia memang tinggal di Sabah, tapi selepas itu dia mungkin berhijrah ke Putrajaya dan dia dipanggil temuduga di Sabah, dia boleh memohon untuk ditemuduga di Putrajaya atas dasar kebajikan lah, yang mana dia syarat mengandung, tidak boleh naik flight dan sebagainya. Okay, itu kita akan consider. Tapi kalau anda sudah pilih, okay, mana-mana pusat temuduga, last minute mau tukar, kita tidak dapat ubah. Ya, itu kena faham.
Lepas tu jangan pula nanti marah-marah di Facebook ataupun dihantar aduan di SISPA pula ya. Okey, dan ini adalah pengakuan pemohon. Ini sangat penting juga, okey. Sila pastikan kad pengenalan, nama penuh, email dan nombor telefon yang diisi adalah tepat kerana kita bergantung berdasarkan 100% daripada maklumat yang anda key in. Okey? Sekiranya maklumat di atas tidak tepat, sila klik pada pautan maklumat pemohon untuk mengemaskini maklumat tersebut sebelum menghantar borang. Boleh kemaskini ya, dan cek, double check, triple check kalau boleh. Sila semak status pendaftaran itu di menu semakan permohonan dan pastikan tarikh daftar adalah yang terkini. Okey? So ini adalah contoh kalau anda pilih perjawatan DG41, pilihan yang kedua adalah DH41. So kita akan panggil anda temuduga berdasarkan pilihan yang pertama, baru diikuti oleh pilihan yang seterusnya ya. Okay? So please take note di sini, kita ada pengakuan pemohon. Sekiranya anda memberikan maklumat palsu dan mengelirukan, anda boleh, pelantikan anda boleh dibatalkan, dan bukan saya dibatalkan, anda akan disabitkan, boleh dihukum penjara selama tempoh 2 tahun atau denda RM2,000 Malaysia atau kedua-duanya sekali. Okay? Jadi di sini setelah anda tik saya setuju, maka itu bermaksud apa yang anda berikan, maklumat yang diberikan itu adalah benar. Cuma kalau kami dapati ada penipuan, maka permohonan akan dibatalkan. Ataupun kalau telah dilantik, pelantikan akan dibatalkan. Ya. Okey, seterusnya kita ke menu semakan permohonan. Okey, ini adalah bagaimana anda boleh semak permohonan. Anda klik pada tepi sini nih, ada ikon yang semakan permohonan, maka ini yang akan muncullah. Okey, jika jawatan yang telah didaftarkan tiada dalam ruangan di bawah, bermakna pihak SPP belum memproses jawatan tersebut dan proses akan dijalankan sekiranya jawatan tersebut dimohon oleh kementerian atau jabatan. Maksudnya jika terdapat kekosongan lah, ya. Okey, dan dengan sistem ini kita tengok pula pengemaskinian maklumat graduan ijazah sarjana muda pendidikan lepasan Universiti Awam. Okay. Graduan ijazah sarjana muda pendidikan lepasan Universiti Awam yang telah menamatkan pengajian sahaja. That is the keyword. Menamatkan pengajian sahaja. Bukan tahun akhir, bukan semester akhir. Telah tamat. Okay. Adalah dimohon untuk mengisi dan mengemaskinilah akaun MySPP di pautan ini ya, okay, yang berwarna biru ini, dan perlu mengisi maklumat dengan betul lah yang melibatkan option seperti berikut. So bila anda masuk dalam sistem itu, kalau anda pilih DG41, SASA itu adalah pendidikan kan, jadi inilah option yang akan anda jumpa. Option pendidikan dalam bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggeris dan sebagainya. Okay? Inilah senarai dia, option-option yang terlibat itu. Okay? Anda boleh lihat semua ini apabila mendaftar masuklah dalam sistem MySPP itu nanti ketika membuat permohonan. Okay? Okay, temuduga. Ini part yang ditunggu-tunggu lah kan. Bagaimana temuduga itu dijalankan, apa yang perlu saya sediakan dan sebagainya. Okey, perlu anda fahami ya bahawa panggilan temuduga itu tertakluk kepada perkara-perkara seperti berikut. Ya, yang pertama, pengisian atau pengemaskinian MySPP oleh calon. Okey? Anda tidak isi MySPP, kita tidak dapat panggil sebab kami tidak ada maklumat anda. Okey? Kami tidak tahu permohonan anda. Dan mohon rujuk panduan di portal lah, di FB SPP nanti ada panduan bagaimana untuk mengisi memohon jawatan dalam MySPP itu. Yang kedua, perakuan calon tajaan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Ini melibatkan pelajar-pelajar
daripada IPG ya, yang ditaja oleh KPM. Dan yang ketiga, maklumat kekosongan jawatan dan option di KPM. Sekiranya bidang tersebut tidak ada kekosongan, tidak ada kuota pengisian, maka kita tidak dapat panggil Anda untuk ditemuduga. Ya, nanti jangan tanya, kenapa kawan saya option ini telah dipanggil, kenapa saya option ini tidak dipanggil? Ya, mungkin karena option Anda tidak ada kekosongan jawatan. Ya. Seterusnya, ini adalah proses kerja yang terlibatlah untuk pengambilan daripada A to Z lah sebelum ditemuduga. Okay. Kita akan dapatkan maklumat kekosongan dari KPM. Okay. Inilah kita punya rujukan ataupun cakuasa. Kita tidak melantik sesuka hati. Mesti ada kekosongan, ada pengisian itu. Kuota itu telah dipersetujui oleh JPA, barulah kita boleh melaksanakan temuduga ya. Yang step yang kedua, kita dapatkan, kita tarik data daripada dulu Job Malaysia kan. Okay, sekarang kita guna sistem MySPP inilah. MySPP akan tarik data daripada Job Malaysia selain daripada mereka yang memang terus mendaftar dalam MySPP ini. Kita akan tengok mana yang berkaitan dan kita tapis dari sana, tarik data untuk dipanggil temuduga lah selepas proses tapisan itu. Okay. Langkah keempat ialah temuduga. Sekiranya Anda berjaya, okay, Anda akan diberikan tawaran pelantikan. Okay. Dan penempatan pula adalah di bawah bidang kuasa KPM. Okay. So jangan call SPP bagi tahu, di mana saya ditempatkan nih? Kenapa saya belum dapat lagi surat penempatan? Okay. Jangan call SPP, sebab itu bukan bidang kuasa kami. Itu adalah bidang kuasa Kementerian Pelajaran Malaysia. Okay. Setelah Anda ditempatkan di mana-mana sekolah, sekolah menengah kah, sekolah rendah kah, okay, maka urusan perkhidmatan ini akan kembali kepada SPP lah. Okay. Kita akan laksanakan yang pertama pengesahan pelantikan. Yang kedua, pelanjutan tempoh percubaan. Okay. Tempoh percubaan ialah 3 tahun, Anda perlu menghadiri kursus-kursus yang terlibat berkenaan dan selepas itu baru disahkan dalam perkhidmatan. Selepas sah dalam perkhidmatan barulah Anda diberikan pilihan sama ada mau memilih KWSP ataupun berpencen. Okay, that's the end. Okay, seterusnya. Okay, apakah kriteria temuduga yang dirujuk ataupun yang berdasarkan kriteria inilah kita menemuduga calon. Pertama, kita melihat keterampilan diri dan juga sikap calon. Kedua, keupayaan berfikir dan kemahiran berkomunikasi. Yang ketiga, pengetahuan ataupun isu semasa yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang keempat adalah pengetahuan bidang tugas ataupun ikhtisas lah. Okay, saya akan kupas satu persatu secara lebih mendalam. Okay. Ini kriteria kita. Kita ada 4 kriteria. Analisa yang kami... Okay. Puan Ros, minta maaf ya, saya mencilah. Ada satu soalan, saya takut kita termiss sebab live kan nanti laju pula komen tu turun-turun. So ada satu soalan yang saya rasa penting, di mana boleh para peserta ni tahu kalau ada kekosongan soalannya? Portal SPP. Kita akan laksanakan hebaan di portal SPP. So rajin-rajinlah melayari portal SPP. Baik, okay. Terima kasih. Okay, teruskan Puan. Okay, alright. Okay. Inilah analisa yang telah kami laksanakan dan kami mendapati kekurangan pada calon yang menyebabkan mereka gagal. Okay, yang pertama untuk keterampilan diri dan sikap ni. Kita menemui ada calon yang bersikap tidak peduli, tidak kisah, macam dapat tidak lah begitu dia punya sikap kan. Itu boleh, sikap itu dapat kita lihat dari segi persediaan dia bila datang temuduga itu. Dia kurang bersedia untuk temuduga, dia tiada kesungguhan dalam berpakaian dan cara menjawab soalan. Contohnya, dia tidak berpakaian kemas dan meyakinkan
seperti seorang pendidik. Okay? Ada yang agak seleke lah, minta maaf, tidak berstokin, ya, tidak pakai kasut yang bertutup lah. Untuk wanita dia pakai sandal. Ada ESG tidak suka lah macam tu. Penampilan diri itu kurang memuaskan lah. Okay? Tiada pakai tag nama. Okay? Untuk lelaki tidak pakai necktie dan sebagainya lah. Kita boleh cuba dapatkan tips-tips bagaimana untuk menghadiri temu duga dengan penampilan yang meyakinkan. Tidaklah jadi Christmas tree, ya, tapi cukuplah presentable and attractive enough lah, sedap mata memandang. Okay? Tidak juga perlu kita pakai makeup tebal dan pakai bulu mata palsu, cekta kan. Tapi at least tidak terlalu pucat lah begitu kan. Nanti ESG ingat, dia sakit kah atau apa. Okay? Seterusnya, keupayaan berfikir dan kemahiran berkomunikasi. Okay? Penyampaian kurang meyakinkan. Dia banyak, saya rasa begitu. Okay? Tidak tersusun dan tidak jelas. Bila diberikan satu topik, dia tidak dapat mengulas dengan lebih details. Dia tidak dapat memberikan idea yang bernas lah. Bila diadakan temu duga dalam berkumpulan, dia kurang penglibatan dalam perbincangan. Dia banyak berdiam diri, dia banyak tengok kawan dia bercakap daripada dia sendiri bercakap dan mengutarakan dia punya pendapat. Dia tidak dapat memberikan idea atau tidak dapat mengulas isu-isu yang dibincangkan dengan meyakinkan. Okay? Dia tidak dapat mengolah sesuatu topik itu yang sedang dibincangkan secara profesional. Maksudnya di sini dia lebih banyak emosi daripada profesional lah. Okay? Tidak mampu membahas topik yang diberikan dengan bernas lah. Okay? Dia juga tiada diplomasi dalam perbincangan berkumpulan. Contohnya adalah dia mau menonjolkan diri dia dengan cara merendahkan atau meremehkan idea orang lain. Okay? Di sini kita boleh nampak sudah sikap. Ini bukan sikap seorang pendidik yang baik lah. Okay? Seterusnya kita lihat pula pengetahuan am dan isu semasa pendidikan. Okay? Ini sangat crucial juga. Kalau Anda tidak tahu perkembangan dan isu-isu semasa, macam mana kita mau jadi pendidik yang dapat berada selangkah di depan daripada pelajar. Mungkin pelajar sudah lebih tahu isu tersebut, kita masih lagi blur. Kita tidak tahu apa yang ditanya oleh pelajar. Okay? Ini contohnya kurang menguasai pengetahuan am dan isu semasa pendidikan lah, seperti dasar-dasar pembangunan pendidikan, pelan pembangunan pendidikan Malaysia untuk meningkatkan bidang pendidikan. Okay? Dia tidak dapat membincangkan sesuatu isu itu dengan matang dan teratur. Okay? Bercakap tanpa fakta yang kukuh dan meyakinkan. Okay? Jangan cakap, saya sudah Google jawapan ni. Okay? Jangan begitu, ya. Kita at least kan you have to do your research tau. Baca dasar-dasar daripada sumber yang benar. Okay? Google, apa yang ada di internet bukan 100%-nya boleh dipercayai. Dia mungkin hanyalah pendapat pribadi ataupun pendapat orang yang berkepentingan, atau dia lebih kepada pendapat yang berunsurkan politik dan sebagainya. Jadi kita sebagai calon ni kena bijaklah, okay, untuk mengolah semua itu. Jangan terlalu emosi pula dan tidak dapat mengawal diri lah bila membincangkan sesuatu isu itu. Walaupun kita tidak bersetuju, you have to agree to disagree lah begitu, ya, dengan cara yang diplomatik. Okay? Dan yang keempat, pengetahuan dalam bidang tugas ataupun ikhtisas lah. Okay? Cetek ilmu pedagogi, lemah dari segi content knowledge bidang, tidak boleh menjawab soalan berkaitan dengan teknik ataupun kaedah atau pendekatan pengajaran yang dengan jelas dan meyakinkan. Okay? Inilah serba sedikit analisa kita. So ini boleh dijadikan panduan kepada para calon. Mungkin ada yang tanya, kenapa saya sampai 2-3 kali sudah gagal nih? Tidak juga tembus-tembus. Mungkin Anda ada kekurangan dari segi inilah, dari segi 4 kriteria inilah. Okay?
Cuba buat refleksi diri, muhasabah, dan tanya kawan-kawan yang sudah berjaya, apakah soalan yang ditanya dan bagaimana mereka menjawab sehingga mereka boleh berjaya dalam temu duga tersebut, ya. Okay, do your research, do your homework before you attend the interview. Okay, seterusnya kaedah temu duga kita ada. Pusat kita adalah di Putrajaya, SPP Putrajaya, tetapi kita juga melaksanakan zoning lah mengikut negeri, ya. Okay, kalau ada calon di Johor kah, di Selangor kah, Selangor mungkin boleh pergi ke Putrajaya. Negeri-negeri yang jauh mereka akan buka pusat temu duga di sana untuk memudahkan calon, dan kita juga melaksanakan di Sabah dan Sarawak. Jadi calon daripada Sabah tidak perlu terbang ke Putrajaya hanya untuk menghadiri temu duga, ya, because it's very costly, kan. Okay, panel kita bergantung kepada jumlah calon yang dipanggil lah. Seorang panel itu dia akan menemu duga sejumlah 35 hingga 40 orang calon dalam masa sehari. Okay, ini adalah jumlah sebelum COVID-19, sebelum wabak COVID-19. Mungkin selepas ini kita akan kurangkan kerana kita perlu patuh kepada SOP, kan, dan untuk mengurangkan kesesakan lah. Jadi untuk mengurangkan risiko jangkitan kita tidak benarkan terlalu ramai. Juga itu akan ikut tempat lah. Kalau tempat kita kecil, maka satu hari itu akan kurang daripada jumlah ini, ya. Sesi temu duga berkumpulan ini akan mengambil masa di antara 30 hingga 45 menit. Bergantung kepada panel. Okay? Ada panel ni dia memang suka tanya, dia banyak pertanyaan. Okay? Dia suka menyiasat, dia suka korek daripada calon. Dia mau mencari wow factor daripada setiap calon itu. Jadi dia akan melebihi 45 minit lah, 1 jam lebih pun kita pernah juga untuk satu kumpulan. Okey, jadi sila bertabah dan bersabar. Okey, pemarkahan pula ni akan diberikan oleh panel temu duga, terbahagi kepada dua lah kerana kita ada dua panel. Satu pengerusi temu duga. Pengerusi inilah ahli Suruhanjaya yang anda telah kenal sebentar tadi. Okey, 13 orang itu. Dan seorang wakil jabatan. Wakil jabatan ini kita akan jemput daripada Jabatan Pelajaran, ataupun guru pengetua cemerlang, pegawai daripada PPD yang memang subject matter expert lah. Kalau dia memang pakar dalam sejarah, memang kita panggil yang untuk option sejarah. So kamu tidak boleh kelentong lah, kena buat study yang betul-betul power lah supaya boleh menjawab soalan kita punya expert ini, okay? Markah maksimum yang boleh diberikan oleh pengerusi adalah 70%. Manakala wakil jabatan ialah 30%, jadi jumlahnya 100%. Okay? Markah yang telah muktamad akan dimasukkan ke dalam sistem pemarkahan temu duga oleh pengerusi selepas selesai sesi temu duga. So, kami sebagai urus setia tidak akan tahu markah anda. Markah ini tidak akan dapat diubah. Jadi, berikan yang terbaik di depan panel, kerana panel lah yang menentukan berapa markah yang anda akan dapat. Bukan urus setia, kamu senyum-senyum dengan urus setia kah, bawa coklat kah apa, bawa bunga pun tidak akan dapat membantu untuk memberikan markah yang tinggi. Okey? Okey, kenapa kita adakan temu duga secara berkumpulan? Okey, mungkin ada yang akan bertanya, kenapa mesti berkumpulan? Saya nervous. Saya mau satu orang saja supaya saya boleh beraksi sendirian. Okay. Kalau ada orang lain saya rasa macam tergugat begitu. Okey, ini adalah faktor dia. Okay. Yang pertama, kebolehsesuaian. Kebolehsesuaian calon menyesuaikan diri dalam masa yang singkat. Dan perkara yang dinilai ini adalah soft skill anda dan interpersonal communication skills. Okay. Yang kedua, kenapa kita adakan temu duga secara berkumpulan? Kerana calon yang dipanggil ramai sekali yang mau menjadi pendidik ini. Tetapi jawatan terhad. Jadi kita kena, tapi kita tidak boleh tidak panggil pula yang sudah mohon. Kalau dia layak, kita mesti panggil juga. Okay? Itu adalah kita punya dasar lah.
Jadi kerana calon yang ramai, kita kita terpaksa untuk menjimatkan masa dan kos dan juga tenaga kita panggil secara berkumpulan. Okay? Kalau dulu sebelum wabak COVID-19 ini, dia adalah lebih daripada 3 orang, 5 atau 6 orang lah sekali masuk. Tapi selepas wabak melanda, kita terpaksa kurangkan kepada 3 orang saya dalam satu kumpulan. Okay? Dan seterusnya, ini juga akan memudahkan penilaian dan penaksiran calon oleh panel. Kerana mudah untuk panel membuat perbandingan apabila dibariskan bersama. Ini yang saya katakan tadi, ada calon yang didapati tidak bercakap ya, ataupun kurang bercakap. Dan ada calon pula dia sangat menonjol, tetapi dia meremehkan idea orang lain. Itu pun tidak baik jugalah. Okay? Dan perkara yang dinilai adalah kemahiran berkomunikasi dan juga kemahiran berfikirlah. Ya? Okay. Dan with temuduga, kita pergi ke tawaran pelantikan. Sekiranya anda berjaya di dalam temuduga ini. Tahniah kerana berjaya dan anda akan mendapat tawaran pelantikan. Okay? Tawaran pelantikan ini perlu diperakukanlah setelah kita mendapat senarai calon yang lulus. Kita akan buat kertas pertimbangan, untuk diperakukan. Okay? Senarai ini akan diperakukan dalam mesyuarat Suruhanjaya. Mereka akan cek lagi. Ahli Suruhanjaya yang telah menemuduga anda, dia akan cek. Betulkah ini calon saya yang saya pilih inikah yang dapat ataupun telah diubah? Oh tidak, semua yang saya pilih semua ada dalam senarai ini. Barulah kita akan lantik tetap. Okay? Dan kita akan mengeluarkan surat tawaran pelantikan mengikut tata cara dan syarat yang telah ditetapkanlah oleh PUS 1 2012. Okay? Semakan keputusan tawaran pelantikan ini boleh disemak melalui, inilah portal kami, www.spp.gov.my. Okay? Senang ingat. Surat tawaran dikemukakan kepada calon dalam tempoh yang munasabahlah bagi membolehkan calon melengkapkan dokumen pelantikan. Apa yang ada dalam dokumen pelantikan itu? Dokumen pelantikan itu akan mengandungi surat setuju terima tawaran, surat akuan bersumpah, surat aku janji dan juga borang permohonan pemeriksaan kesihatan. Okay? LPK. Laporan ini sangat penting. Okay? Anda perlu pergi buat pemeriksaan doktor dan doktor perlu mengesahkan dan memperakukan bahawa anda sihat secara fizikal, mental, emosi untuk menjadi seorang pendidik. Ya, kalau tidak sihat, terpaksa kita masukkan lagi dalam mesyuarat, bolehkah dia dilantik berdasarkan laporan daripada pemeriksaan doktor. Okey. Tarikh melaporkan diri bertugas seperti yang saya nyatakan tadi adalah terletak di bawah bidang kuasa KPM, ya. So tidak perlu call SPP dan tanya bila saya mula melapor diri, di mana saya melapor diri, kerana itu semua maklumat itu ada pada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey? Okey. Tawaran pelantikan ini akan dikeluarkan mengikut tata cara dan syarat yang telah ditetapkanlah dalam peraturan 20/1 PUS 1 2012, yang mana calon yang akan dilantik ke dalam perkhidmatan awam hendaklah mematuhi syarat pelantikan yang berikut. Seperti yang saya katakan tadi, calon itu hendaklah diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar. Okay? Dan calon itu hendaklah membuat suatu akuan berkanun di bawah Akta Akuan Berkanun 1960 Akta 13 bahawa dia, anda tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah, tidak pernah dibuang kerja, bukan seorang penagih dadah, tidak memiliki kewarganegaraan asing, bukan seorang yang bankrupt, tidak dibersarahkan atas sebab kesihatan dan tidak pernah ditamatkan perkhidmatan dari
perkhidmatan awam. Oke, yang ditamatkan ini biasanya adalah yang mempunyai masalah tata tertib lah ya. Oke, seterusnya, ini yang menarik juga. Oke, penetapan gaji permulaan bagi skim DG41. Berapa yang saya akan dapat? Oke, mata gaji permulaan, kelayakan bagi ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan serta diploma pendidikan. Maksudnya Anda ada kedua-duanya ini ya. Dua-dua sijil ini Anda miliki. Gaji permulaan adalah RM2.188 tunai. Oke? Yang kedua, ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pendidikan, Anda akan dapat RM2.391.94. Okay. Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan serta diploma pendidikan. Okay. Maksudnya ada kedua-dua sijil inilah. Okay. Anda mendapat gaji permulaan sama juga RM2.391.94. Yang seterusnya, jika Anda mempunyai ijazah sarjana master dalam bidang berkaitan, contohnya master in history lah contohnya, serta diploma pendidikan. Anda punya master ini bukan pendidikan, tetapi Anda mempunyai diploma dalam pendidikan, tangga gaji adalah RM2.902.98. Dan yang terakhir sekali, sekiranya Anda mempunyai ijazah PhD dalam bidang berkaitan serta diploma pendidikan, maksudnya kedua-dua ini ya, PhD bukan dalam pendidikan tetapi ada diploma pendidikan, kedua-dua sijil ini dimiliki, Anda akan bermula dengan gaji RM3.209.60. Ini belum termasuk allowance, okay? Allowance yang Anda terima itu akan bergantung di mana Anda ditempatkan, kan? Kalau guru ada yang ditempatkan di kawasan pedalaman 1, pedalaman 2, pedalaman 3 contohnya, tempat yang memang no internet connectivity, okay? Yang kalau mau keluar daripada sekolah ke pekan yang berdekatan 4 jam menggunakan kereta ataupun 1 hari kalau berjalan kaki contohnya, itu tempat-tempat yang memang susah, untuk hidup susah, Anda akan dapat allowance yang lebih tinggi lah. Oke? Oke, sekian ini saja yang boleh saya kongsikan. Akhir kalam, semoga perkongsian saya ini sedikit sebanyak dapat merungkai ya tanda tanya ataupun persoalan atau kekeliruan yang bermain di fikiran saudara-saudari lah, dan menjadi panduan untuk Anda merancang langkah yang seterusnya selepas tamat pengajian nanti. Oke, kalau saya mau jadi seorang pendidik, inilah yang panduan yang saya perlu rujuk. Oke, dan do your very best and leave the rest to God. Lengkapkan diri dengan persediaan yang rapi, pengetahuan yang mantap. Be the cream of the cream. Kita sekarang bukan lagi cream of the milk, sebab banyak cream of the milk, tapi kita mencari cream of the cream sudah, sebab persaingan sengit ya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga perkongsian ceramah ini dapat membantu Anda lah. Itu saja dari saya, Puan Fatihah. Saya serahkan semula kepada Puan Fatihah. Oke, terima kasih Puan Roslim. Ya. So demikianlah kita punya sesi perkongsian pada pagi ini. So mungkin kita ada lebih kurang 30 minit lagi. Saya buka kepada sesi Q&A lah kan Puan? Ya, betul. Okey, kita buka kepada sesi soal jawab ataupun sesi melontarkan pandangan. So kita boleh minta respon Puan Roslim di sini. Mungkin ada saya nampak sini satu soalan. Soalannya, selamat pagi dan maaf mencela. Adakah pemakaian blazer diwajibkan terutama untuk calon perempuan yang berbaju kurung? Okey. Silakan Puan. Alright. Tidak diwajibkan kerana kalau dari segi cara pemakaian yang sepatutnya, kalau pakai baju kurung itu tidak perlu pakai blazer pun sebab baju kurung adalah pakaian rasmi, okey. Tetapi sekiranya Anda mau memakai blazer itu tidak ada halangan, okey. Itu tidak akan
mengurangkan markah atau menambahkan markah lah. Cuma Anda akan nampak profesional mungkin dan lebih berkeyakinan lah ketika menghadiri temu duga. Itu saja. Okey, baik Puan. Ini saya rasa berkaitan dengan permohonan tadi. Muhammad Afiq Ashraf dia tanya yang kod untuk bukan pendidikan di-hatch-kan. Ya betul, itu maksudnya pasaran terbuka, kita ambil daripada universiti awam dan juga universiti swasta. Mereka yang mempunyai bidang pendidikan ataupun bukan dalam bidang pendidikan boleh memohon DH41. Tetapi untuk DG41 dia mestilah dalam bidang pendidikan. Okey, terima kasih Puan. Seterusnya dari Chen Long, panjang ni. Selamat pagi dan salam sejahtera Puan. Saya ingin bertanya mengenai graduan pendidikan yang masih belum mendapat interview dan posting, contohnya pendidikan dengan ekonomi. Ada sudah 2-3 tahun menunggu interview dan penempatan selepas bergraduat namun masih belum ditempatkan. Bolehkah sekiranya graduan ini ditempatkan didahulukan dalam interim? Kerana ramai interim yang diambil yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan kerugian bagi mereka yang telah pelajari pedagogi dan latar belakang pendidikan. Panjang Puan. Silakan Puan Ros. Ya, okey. Kita ambil maklum mengenai perkara ini dan sebenarnya bidang kuasa untuk menempatkan calon ini bukan di bawah bidang kuasa kita lah, maksud SPP lah ya. Anda boleh mencuba nasib untuk bersama-sama dengan calon-calon bagi jawatan interim ini. Kita buka sebenarnya. Okey. Tidak perlu ialah seperti yang Chen Long bagi tahunnya, Encik Chen Long sudah 2-3 tahun kan menunggu interview, tetapi kerana tidak ada pengisian kuota pengisian daripada KPM, maka kita tidak laksanakan interview bagi option pendidikan dengan ekonomi. Okay? Tapi anda boleh mencuba bersama-sama dengan guru interim, untuk calon guru interim. Okay? Kerana itu adalah terbuka kepada semua. Okay? Baik. Seterusnya, ada lagi? Bantu saudara Chen Long tadi. Dari Intan Sahat, ini pun panjang juga. Mungkin sini saya boleh ringkaskan. Dia telah hadir temu duga, kemudian status ialah calon simpanan. Seperti yang sedia maklum, calon simpanan PPP DG untuk kelahiran Semenanjung telah pun dilantik. Oleh itu, saya mempunyai, apa dia cakap ni, beberapa persoalan agar kita dapat baca sampai habis soalannya ni. Agar PPP. Begitu saja soalannya. Tidak. Soalannya, bilakah hebaan akan dilakukan untuk calon simpanan kelahiran Sabah? Betul? Adakah itu soalan dia? Betul Puan. Ya, silakan Puan. Okay. Hebaan akan dilaksanakan dalam waktu terdekat lah. Sila rajin-rajin layari portal kita lah, SPP. Memang akan dihebakan, cuma kita tidak dapat memberikan tarikh kerana kita berdasarkan kekosongan yang diberikan oleh KPM. Jadi bukan semua calon simpanan dan semua option yang terlibat akan mendapat pelantikan tetaplah. Itu yang saya boleh katakan sekarang ni ya. Jadi saya pun tidak mau membunuh harapan anda, tapi cek saja, ikuti hebaan yang akan dipaparkan nanti dalam portal kami dalam waktu yang terdekat lah ya. Memang akan dihebakan ya. Okey baik Puan. Seterusnya dari September Smile. Nama pun ceria betul. Okey, adakah kalau saya kemas kini CGPA akan menjejaskan permohonan saya? Adakah ini maksudnya ini pelajar tahun akhir, semester akhir? Saya tidak tangkap pula ni Puan. Mungkin kalau dia mungkin kemas kini sekarang, maksudnya adakah akan menjejaskan permohonan daripada tahun semasa lah mungkin maksudnya tu kan? Oh tidak akan menjejaskan ya. Okay. Kecuali CGPA anda rendah, maka memang akan terjejas lah. Mungkin tidak akan dipanggil temu duga lah ya. Baik, seterusnya ialah dari Viani.
Saya ingin bertanya tentang tangga gaji bagi master. Jika saya menghabiskan pengajian master pada tahun ini tapi masih belum diberikan transkrip sijil master saya semasa interview, adakah saya masih boleh menggunakan master tersebut bagi tujuan urusan gaji DG41 master? Kita akan berdasarkan keputusan yang terakhir, transkrip sama ada anda lulus ataupun gagal. Jadi pemberian gaji itu sangat strict, kita perlukan dokumen tersebut. Ya, sekiranya anda tidak dapat memberikan transkrip tersebut, kita bagi gaji berdasarkan degree sahaja. Okay. Saudari Intan Sahat, mungkin boleh pecahkan soalan itu kepada 3 supaya kita nampak ringkas saja ya. Mohon bantu di situlah Intan Sahat tadi. Sebab kalau panjang-panjang takut nak nampak poin soalan yang penting. Okey, ada lagi soalan? Jangan malu, jangan segan. Saudari Intan Sahat. Puan Intan mungkin boleh pause semula soalan tersebut, 3 soalan itu. Sebab dia sudah turun ke bawah ni, saya nak dapat tangkap sudah soalan-soalan yang 3 tu. Saya terpaksa scroll one by one. September Smile tak ada respon, dia tahun akhir dan baru dapat keputusan SEM 8. Okey, Intan Sahat soalannya tadi. Adakah tempoh sah laku calon simpanan akan dipanjangkan? Hal ini berlaku kerana PKP masih lagi berlangsung dan ia mungkin memberi kekangan kepada pihak SPP dalam lantikan kami ke jawatan tetap. Tempoh sah laku calon simpanan bagi Sabah 4 hari bulan 1 dan Sarawak 14 hari bulan 12. Maklum balas daripada Puan amat dihargai. Okey. Silakan Puan. Okey. Tempoh sah laku memang tidak buat masa ini kita tidak panjangkan, dia masih 1 tahun, tetapi kita akan ambil maklum bahawa disebabkan oleh PKP dan juga wabak COVID ini, kita tidak menyisihkan calon simpanan yang terdahulu inilah, maksud saya 2019 inilah, sekiranya dia masih lagi, kita masih consider dia untuk tahun ini. Okay? So jangan risau. Kita tidak Okey, ada soalan lagi? Soalan, komen, pandangan. Okay, sementara itu mungkin saya boleh maklumkan para peserta di sini yang kita minta bantuan daripada Pusat Kejayaan UMNAI untuk anda mengisi borang maklum balas. Ialah bagi tujuan kita melihat apa yang boleh ditambah baik pada masa akan datang. So pautan borang maklum balas tu kita akan pinkan di komen dan mohon para peserta bantu untuk isilah ya. Ya. Admin kita akan bantu untuk pinkan. Ada lagi soalan? Ni ada soalan panjang ni. Sekejap ya, saya paparkan. Dari Jeffrey Santan. Salam sejahtera, saya ingin bertanya 3 perkara. Yang pertama, berapa kalikah pengambilan DG41 dalam setahun yang dilakukan oleh pihak SPP? Yang kedua, pointer yang dilayak panggil interview oleh pihak SPP 3 SPP. Dan yang ketiga, jika calon dapat tawaran dalam tempoh masih belajar PhD apabila telah tamat pengajian, adakah tangga gaji akan berubah? Okey, kita soalan yang pertama saya jawab, berapa kalikah pengambilan DG41 dalam setahun? Itu bergantung kepada permintaan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Okay? Kerana kuota pengisian ataupun kekosongan itu hanya KPM saja yang tahu dan berdasarkan kekosongan yang perlu diisi itulah statistik yang akan diberikan kepada SPP lah.
Jadi kalau ada kekosongan maka akan ada temuduga dilaksanakan. Okay, yang kedua, berapakah pointer graduan yang layak dipanggil oleh pihak SPP lah. Okay, kita sebenarnya tidak menetapkan pointer, tapi kita memang memberi keutamaan kepada mereka yang mempunyai pointer yang tinggi. Okay. Jika calon dapat tawaran dalam tempoh masih belajar PhD dan apabila telah tamat pengajian, adakah tangga gaji akan berubah? Kita hanya kita akan memberikan gaji permulaan itu pada tarikh dia dilantik. Maksudnya kalau dia ada PhD sebelum dia dilantik dan dia mohon, dia dapat maksudnya dia berjaya dalam temuduga dan diberikan tawaran dan dia sudah ada sijil PhD ini, maka kita akan bagi gaji berdasarkan PhD. Tetapi kalau sewaktu dia dilantik tetap ini, dia belum dapat sijil PhD, kita tidak akan berikan berdasarkan PhD itulah. Okay, saya harap jawapan yang diberikan oleh Puan tadi. Okay, ada soalan lain lagi? Clear ya, Encik Jeffrey Santan. Okey, ini panjang juga nih. Dari Elka Syadik. Soalannya, saya telah dimaklumkan mengenai panggilan temuduga bagi calon tercicir, tapi semasa beberapa hari sebelum temuduga, saya dimaklumkan bahawa tidak layak kerana ijazah saya tidak tally dengan permohonan seperti yang dimohon di Jobs Malaysia. Boleh jelaskan isu ini? Sebab ijazah saya pendidikan dengan sains dan okey, ini penjelasan saya lah. Mungkin dia tanya keadaan link dengan Jobs Malaysia tu Puan. Tadi saya rasa dalam perbincangan tadi ada translatekan. Ya. Okey, ini memang menjadi isu jugalah kerana setiap universiti dia ada bidang tu, dia nama yang diberikan itu berbeza. Contohnya macam ada universiti dia memang jelas pendidikan dengan kepujian major dalam sejarah contohnya. Tapi untuk UMS kita mendapati dia punya sijil tu umum, pendidikan dengan sains sosial. So sains sosial ini dia ada pecahan-pecahan dia lagi. Okay? Dan kita sebenarnya hanya melihat major anda. So kalau anda major sejarah, maka option sejarah anda akan dipanggil. Walaupun minor anda, kalau anda minor sejarah, anda tidak akan dipanggil untuk temuduga bagi option sejarah. Okay? Okay. Kemudian soalan yang seterusnya, banyak pula soalan ni ya. Mana sudah ni? Terlimpas-limpas sudah ni. Sekejap. Okey, seterusnya dari Christina. Adakah keperluan CGPA ditetapkan SPP untuk layak dipanggil temuduga? Sekiranya ada, berapa CGPA? Saya rasa sudah jawab tadi ya Puan. Kita respon saja. Silakan. Ya, kita tidak menetapkan kerana kita mau panggil semua sebenarnya. Tetapi pastikan CGPA anda mungkin lebih daripada 3 lah untuk layak dipanggil ya. Kalau rendah itu akan menjadi anda akan mengalami persaingan sengit kerana kita ada banyak calon, jadi anda bersaing dengan calon yang lebih tinggi CGPA lah. Baik, seterusnya dari Salfura Majid. Saya guru interim yang memang under pendidikan dan ekonomi dan setiap kali hebahan temuduga kos ekonomi selalunya tidak ada kekosongan. Saya hampir 3 tahun dan menunggu masa tamat kontrak. Adakah kos ini agak kurang dipanggil? Ini mohon pandangan Puan ni. Silakan Puan. Okey. Mengikut kita punya pengalaman, memang tidak banyak guru yang diambil bagi option ini. Kerana seperti yang saya nyatakan, KPM akan bergantung kepada kekosongan lah. So kalau tidak ada kosong, kita tidak akan laksanakan temuduga. So memang agak kurang dan juga kita ada banyak permohonan. Jadi itu yang saya aware. Bila kita adakan temuduga, tetapi pengisian itu sedikit saja, memang ramai yang akan kecewa berbanding yang berjaya lah begitu. Okey Puan. Bunyi dia macam kecewa, saya mohon bersabarlah ya Salfura Majid. InsyaAllah ada rezeki ada itu. Tetapi cuba jangan hanya memohon untuk DG41 lah, cuba kepada DH41 perbagaikanlah. Okay? Itu mungkin rezeki pada DH41 lah.
Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan siapa ni? Ahmad Faizal Tahir. Saya mau tanya mengenai guru interim, adakah pihak SPP mengambil inisiatif untuk bantu graduan yang belum dapat tawaran daripada SPP untuk mendapatkan guru interim? Okey, untuk makluman, guru interim ini sebelum ini adalah dilaksanakan oleh KPM, ya. Baru tahun ini kita mengambil alihlah untuk temuduga guru interim. Dan ini bukanlah inisiatif SPP, ini adalah inisiatif daripada KPM untuk membantu graduan. Ya, kami hanya melaksanakan temuduga berdasarkan permintaan daripada KPM. Ya. Okey, jelas ya di situ. Dari Jijah NM berkaitan kosongan jawatan, calon dipanggil berdasarkan kekosongan. Jadi dalam hal ini saya ingin nyatakan mengapa kekosongan tersebut diisi oleh guru-guru interim sedangkan graduan pendidikan masih ramai. Bagaimana pula kami nasib graduan pendidikan, contohnya kos pendidikan sejarah? Ini macam mengadu nasib pula. Ini juga memang adalah ini memang adalah isu yang saya tidak boleh di luar bidang kuasa saya, kerana saya hanya berperanan untuk melaksanakan temuduga. Tetapi arahan itu adalah daripada pihak atasan. Mungkin boleh berhubung dengan bahagian dasar ataupun pihak pengurusan atasan untuk mendapatkan penjelasan. Mungkin mereka ada justifikasi yang tersendirilah untuk perkara ini. Okay? Mungkin juga memberikan peluang pekerjaan yang sama rata kepada semualah selain daripada yang belakangkan pendidikan dan yang bukan belakangkan pendidikan. Okay, mungkin itu salah satu motif, tetapi untuk menjawab soalan puan ini saya bukan dalam bidang kuasa saya lah, ya, minta maaf. Seterusnya dari Sirin Junius. Dia tanya, perlukah kami isi apa ni? Dia diploma pendidikan lepasan ijazah untuk mengisi maklumat akademik. Perlukah kami isi maklumat ijazah kami atau hanya isi bahagian keputusan DPLI kami sahaja? Isikan semua kelayakan yang anda miliki. Okay? Mungkin anda memiliki degree dalam bidang yang bukan berkaitan dengan pendidikan, seperti yang saya nyatakan tadi, yang gaji permulaan itu. Dia ada tangga gaji berbeza untuk mereka yang ada degree dalam bukan bidang pendidikan serta diploma dalam pendidikan. Jadi isikan kedua-dua kelayakan itu dalam permohonan. Okey, baik. Seterusnya dari Salfura Majid, satu lagi soalan. Adakah gagal temuduga sebanyak 3 kali tidak boleh memohon lagi, Puan? Kita tidak ada dasar seperti itu. Anda boleh memohon berkali-kali dan semoga selepas 3 kali ini anda dapat pekerjaan lah, dapat menjadi pendidik lah, ya. Okey, dari Fatin Nazira, permohonan di My SPP telah tutup pada 18 hari bulan 8. Jika kemaskinan keputusan selepas 18 hari bulan, adakah peluang untuk dipanggil interview dalam masa terdekat ini? Okey, kita hanya akan berdasarkan, maksudnya kalau dia tutup pada 18 hari bulan 8, kita akan berdasarkan maklumat yang telah anda masukkan pada sebelum 18 hari bulan 8. So maklumat yang selepas 18 hari bulan 8 itu kita tidak akan perolehilah untuk dipanggil temuduga yang bagi pengemaskinian sebelum 18 hari bulan 8. Dia tidak akan menjejaskan peluang anda, tapi kita hanya akan berdasarkan maklumat yang telah diisi sebelum pengemaskinian dibuat. Baik, jelas di situ. Okey, kemudian pergi kepada Evet Glow. Adakah perbezaan interim under apakah perbezaan interim under JPNN, NS dan SPP atau KPM? Okey. Perbezaannya adalah SPP adalah badan yang diberikan kuasa untuk melantik, ya. Untuk pengambilan interim yang terdahulu itu adalah berdasarkan dasar daripada JPN ataupun KPM sendiri, ya. KPM dan SPP dua entiti yang berbeza, ya, kena jelas di sini, ya. JPN itu di bawah KPM, okey. SPP adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri, okey.
dulu mereka melaksanakan pengambilan interim itu berdasarkan kekosongan yang telah mereka perolehi, bahwa ada begitu banyak keperluan untuk diisi. Okay, itu adalah dasar daripada KPM yang saya tidak boleh sentuh. Okay. Untuk pengambilan di bawah SPP itu kita telah diberikan kuasa bermula daripada tahun ini kerana kita adalah pihak berkuasa melantik. Ya. So tidak ada perbezaan. Memang kita ambil ahli daripada KPM lah maksudnya ini. Baik, dari Sloan Joseph, mohon pencerahan mengapakah minor tidak diambil kira walaupun sebenarnya calon tersebut telah iktisas yang telah disahkan oleh pihak universiti, sedangkan isu major minor ada kalanya menjadi halangan kepada calon untuk dipanggil temuduga. Okey, justifikasi ini adalah tidak adil bagi mereka yang memang major dalam subjek tersebut bersaing dengan mereka yang hanya minor dalam subjek tersebut. Okey, jadi itu akan menutup peluang bagi mereka yang memang major dalam option. Contohnya kalau dia option sejarah, saya ambil contoh. Option sejarah, dia bersaing dengan mereka yang mungkin option geografi tetapi minor sejarah. Contohnya, ini hanya contoh, don't misquote me ya. Itulah perbezaan dia. Kita akan memberikan peluang yang lebih kepada mereka yang memang dia belajar tentang sejarah lebih banyak berbanding mereka yang mengambil option sejarah itu secara minor. Ya. Baik, Anet cakap soalannya tercicir. Mungkin Puan Anet boleh komen semula soalan yang tadi sebab kita jauh sudah ke bawah ni. Ida Imani pun ada soalan tercicir, boleh nyatakan semula. Okey, dari mana tadi? Dari Chen Long. Mungkin cadangan untuk mengatasi ini boleh diketengahkan kepada KPM untuk graduan pendidikan dimasukkan dalam interim, utamakan mereka yang ada latar belakang pendidikan pedagogi dan contoh kos ekonomi, mereka bukannya boleh ajar ekonomi saja, mereka boleh mengajar perniagaan, akaun dan sebagainya. Terima kasih Puan, harap dapat dicadangkan. Okey, ini cadanganlah ya Puan. Ya, terima kasih di atas cadangan ini. Saya rasa mereka ambil maklum dan kita boleh ketengahkanlah rintihan daripada graduan-graduan kita ini. Baik, dari Tracy Cijuel. Soalan nombor 1, adakah sijil iktisas diploma pendidikan mempunyai tempoh salaku? Yang kedua, apakah posibiliti kami yang memiliki diploma pendidikan tinggi untuk mendapat panggilan interview memandangkan sekarang kami perlu bersaing dengan program open market yang sedia ada? Silakan Puan. Kurang jelas, sijil iktisas diploma pendidikan mempunyai tempoh salaku maksudnya apa? Adakah Universiti UMS keluarkan diploma ini memang dia hanya laku untuk satu tempoh masa yang terhad atau bagaimana? Kerana kita melihat bahawa jika anda memiliki sijil iktisas diploma pendidikan, itu dapat membantu anda untuk memohon jawatan DG41 ataupun DH41 walaupun ijazah sarjana muda anda bukan dalam bidang pendidikan. Ya, apakah possibility untuk kami dipanggil mendapat panggilan interview? Kita tarik data berdasarkan penghususan anda. Okey? Kalau penghususan itu, option itu memang ada kekosongan dan anda telah isi, anda telah pilih, itu memang option anda, itu yang kita akan tarik. Okay? So melalui sistem kita akan tarik seperti itulah. Tidak ada cakap kita tidak akan pilih dia ada diploma pendidikan tapi dia punya degree bukan dalam pendidikan contohnya. Itu tidak ada, there's no such things lah. Okay, kita tarik data itu berdasarkan apa yang anda isi lah dalam sistem. Baik Puan. Okey, dari Amy Wong. Sekiranya sebelum 18 Ogos status saya ialah pelajar tahun akhir, tetapi 9 hari September baru keluar keputusan SEM 8 PNGK. Jadi peluang panggil interview akan terjejaskah? Seperti yang saya katakan tadi, kita akan berdasarkan
Anda telah tamat dan memang lulus dalam program yang Anda ikut. Contohnya Anda memang telah lulus dalam dan memiliki ijazah sarjana muda dengan pendidikan sekian-sekian. Kita akan ambil yang begitulah. Okey, kalau Anda baru tahun akhir, maksudnya akan dipanggil temuduga selepas daripada 18 Ogos, hebaan 18 Ogos itu. Okey. Ini Annette, saya ingin tanya beberapa soalan. Yang pertama, panggilan interview yang terdekat, bila panggilan interview yang terdekat sebab tarikh permohonan sudah tutup. Yang kedua, apakah pendekatan yang digunakan untuk interview yang akan datang, video, face to face atau online? Adakah peningkatan kes COVID di Sabah akan mempengaruhi panggilan interview di Sabah dan seluruh Malaysia? Ada 3 soalan, Puan. Silakan. Okey, soalan yang pertama, panggilan interview yang terdekat, kita kena tunggu daripada KPM berapa banyak yang dia perlukan. Option yang tertentu baru kita boleh laksanakan hebaan untuk temuduga. Ya. Yang kedua, apakah pendekatan yang digunakan? Buat masa ini bagi temuduga guru, calon guru, kita masih pakai kaedah face to face lah. Ya. Adakah peningkatan kes harian COVID-19 akan mempengaruhi panggilan interview? Buat masa ini tidak, kita masih tetap melaksanakan interview dengan pelaksanaan pematuhan SOP yang tepat. Baik, jelas. So masih ada interview dijalankan ya. Okey. Ida Imani, soalan saya, macam mana kalau dapat panggilan interview tetapi masih belum mendapat transkrip penuh? Okey, kalau anda terlepas dapat panggilan interview, sila bawa surat pengesahan daripada pihak universiti bahawa anda telah tamat belajar ketika menghadiri temuduga dan anda akan diperlakukan secara bersyarat. Maksud dia adalah hanya sekiranya anda lulus dalam temuduga, anda hanya akan dilantik setelah anda memberikan transkrip yang asal. Maksudnya yang transkrip yang betul lah, bukan yang surat pengesahan tamat belajar saja. Alright, okay. Saya rasa itu soalan yang terakhir. So sekali lagi terima kasih Puan Roslim, terima kasih kepada para peserta. Saya suka untuk ingatkan jangan lupa untuk isi borang feedback kerana kita akan akhiri sesi dalam masa 5 minit lagi. So kita boleh isi borang feedback. Kalau ada soalan-soalan yang tidak sempat dilontarkan pada sesi ini, kita akan lihat di feedback form. Kita sediakan ruangan soalan lah. Saya akan majukan kepada pihak Puan Ros. Kita akan berhubung lebih lanjut di luar sesi. Okey. Saya rasa itu sahaja. Sekali lagi pesanan daripada pengarah ya, Dr. Sun Sing. Anak-anak UMS jangan lupa isi sistem My Future Jobs untuk anda sentiasa mempunyai peluang yang cerah untuk peluang-peluang kerjaya. Dan like, follow page Pusat Kerjaya dan Alumni untuk info-info berkaitan kerjaya dari masa ke masa. Alhamdulillah, saya rasa sesi hari ini sangat membantu Puan, sangat membantu, sangat banyak input yang diberikan. Mungkin yang selama ni kabur-kabur sudah terang, okay. Dan kita harap saya harap ya. Ya, kita harap persiapan yang dilakukan oleh bakal calon ni lebih mantap, lebih bersedia dari segi, ialah orang cakap fizikal, dari segi knowledge dan juga psikologinya lah. Okay, so terima kasih sekali lagi Puan Roslim dari SPP Sabah. Okay, sama-sama. Ya, saya harap lepas ni kita akan banyak lagi peluang-peluang seperti inilah. Okay, semoga bermanfaat buat kedua-dua pihak kita. Kita tamatkan sesi di sini. Ya, terima kasih kepada UMS, terima kasih kepada pendengar. Saya jumpa anda di sesi temuduga yang akan datang. Okay, all the best dan ingat setiap orang ada rezeki dia tersendirilah. Setiap orang ada berkat yang berbeza lah ya. Jadi jangan jangan down, jangan feel negatif kalau tidak dapat menjadi pendidik lah contohnya kan. Tapi just try your best and do your best and pray hard ya. Okay, itu saja dari saya.
Okey, terima kasih Puan. Terima kasih para peserta. Jangan lupa kita ada slot Career Talk lagi pada hari Isnin mengenai impactful video resume. Okey. Promote sikitlah supaya takut pelajar ada lupa kan sesi. Okey, terima kasih Puan Ros. Jumpa lagi. Oke, ya saya akan tinggalkan studio. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Jangan lupa isi borang feedback. Boleh cek link feedback form di pin komen. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera.